إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وبعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. Sidang jemaah muslimin yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita menyambut Jumaat sekali lagi. Bertemu dengan hari Jumaat adalah suatu nikmat. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan umatnya dalam suatu hadis, al-Jum'ah ila Jum'ah mukaffarat bainahuma. Satu Jumaat ke Jumaat yang lain, segala dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni, dihapuskan Allah Rabbul Alamin. Kami sebagai khatib juga ingatkan diri kami dan juga para hadirin supaya jangan lupa dan lalai terhadap seruan Allah. Setiap Jumaat sejak dari zaman Nabi, sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'in, sehingga hari ini satu dunia tidak pernah khatib lupa membaca ayat yang telah kita baca daripada permulaan khutbah, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu Allah bermula dengan menyeru orang yang telah beriman. Bukan orang awam, orang yang mengaku beriman kepada Allah, supaya bertakwa. Apakah orang beriman belum bertakwa? Memang. Kalau orang beriman sudah bertakwa, tak perlu Allah seru orang beriman bertakwa. Nak kata kita orang beriman, wallahu alam, begitulah rasa kita. Di antara satu ciri-ciri orang yang beriman, tanda orang beriman dalam khutbah hari ini, kita akan cuba berkongsi sabda Nabi. Satunya Rasulullah bersabda, la iman liman la amanata lah. Tak ada iman orang yang tak beramanah. Umat Islam akhir zaman banyak tidak beramanah terhadap dirinya, keluarganya. Keluarga satu amanah, ilmu satu amanah, Quran satu amanah. Quran tidak jadi panduan sekarang. Dia hanya jadi buku bacaan rujukan bila ada majlis. Ada kematian, seakan-akan Quran untuk orang mati, bukan orang hidup. Nabi ringkaskan lagi
nak cerita tentang ciri orang yang beriman, yang saudara semua boleh menilai kembali. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, kita kena usaha untuk memantapkan iman kita. Rasulullah pernah bersabda dalam Sahih Muslim, katanya, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang sayang apa yang Allah sayang, benci, marah kepada apa yang Allah benci dan Allah marah, memberi sesuatu kerana Allah, membina masjid, musalla, kesemua ini you buat kerana Allah. Wa mana'a lillah, tak membantu, tak memberi sokongan kerana Allah juga. Majlis-majlis yang ada maksiat kita tak akan infak di situ, tak akan bersedekah, tak akan ambil bahagian. Faqad istakmala al-iman. Nabi bersabda, sayang apa yang Allah sayang, benci apa yang Allah benci, atau kita marah benda yang Allah marah, bagi apa yang Allah suruh bagi, infak fi sabilillah, dan jangan memberi apa yang Allah tak mau kita bersubahat. Faqad istakmala iman, iman sudah sempurna, baik, solid. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Demi menjaga iman perlu ada takwa. Itu yang diseru, ya ayyuhallazina amanu ittaqillahi haqqa tuqatih. Orang takwa ini, ittaqillahi summa kunta, bukan ada musim, ada waktu, bukan Jumaat bertakwa, lepas Jumaat nafsi, tidak. Di mana dia berada? Di pasar, di pejabat, di gerai-gerai. Apa yang dia buat? Dia tidak akan berpisah dengan takwa. Ingat kepada Allah, jangan lupa. Ciri orang bertakwa, orang yang selalu ingat pada Allah, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri ingat, duduk ingat, baring ingat, dalam mesti ingat, luar mesti ingat, waktu menjaga dia ingat. Dia tak pernah lalai. Orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, tak pernah kufur nikmat Allah walaupun sikit. Kesihatan yang Allah beri satu nikmat, syukur. Boleh solat Jumaat satu nikmat, syukur. Tidak kufur nikmat. Dan juga orang yang bertakwa ialah orang yang selalu bersedia untuk ingat kepada Allah, taat kepada Allah semampu dia boleh. Jangan sengaja nak derhaka kepada Allah. Haram tetap haram, halal tetap halal. Kalau dah buat, mengaku. Jangan menentang. Jangan nak tukar hukum, tak boleh. Hukumnya Allah punya, bukan kita punya. Kemudian Allah akhir dengan jangan mati melainkan dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pun kita sudah gagal. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang paling minimum ialah jaga lidahnya, tangannya dari mengganggu orang Islam lain. Tidak fitnah, tidak mengata, tidak menzalimi. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap orang muslim terhadap orang Islam adalah haram. Haram ambil hartanya tanpa izin. Kalau dah hutang, wajib bayar. Haram tak bayar. Haram mencederahkan seseorang muslim. Darahnya suci, haram bagi kita cederahkan dia. Dan marwahnya, wa irduhu haram. Kita mengaib, menjatuhkan seseorang muslim kerana kepentingan kita, tak boleh.
Kesalahan semua orang ada. Kelemahan semua orang ada. Kita berkewajiban bantu membantu. Itu kelebihan Islam. Ad-dinu nasihat. Agama Islam berasaskan amal ma'ruf, nahi munkar, nasihat menasihati. Sebagaimana kita nak yang terbaik untuk diri kita, kita nak yang terbaik untuk orang saudara kita Muslim. Kita nak terbaik untuk anak cucu kita. Dan kita perlu selalu menjaga, membimbing, menasihat antara satu dengan lain. Tapi sekarang tiap-tiap hari kita lihat yang bergaduh umat Islam. Yang fitnah kita nombor satu. Kata mengata kita nombor satu. Aib mengaib kita nombor satu. Kalah orang lain. Sedangkan agama kita datang mendisiplinkan umat ini menjadi umat yang beradab, berakhlak mulia. Tapi umat ini sudah tinggalkan nilai agama. Dia tak tinggal agama lagi. Nilai agama telah ditinggalkan. Yang dikekal hanya ritual saja. Semayang, okey. Puasa, okey. Mengata, okey. Tipu, okey. Khianat, okey. Semua okey. Lihat bagaimana kita boleh jaga iman, takwa, dan pastikan kita mati dalam Islam. Dengan sambungnya ayat yang sama yang telah tidak disambung oleh kebanyakan khatib sekarang. Mungkin dirasa panjang, tapi penting untuk kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nak pastikan kita orang beriman, bertakwa dan mati tidak di luar Islam. Allah perintah kita ini umat yang beriman, yang bertakwa, yang Muslim berpegang teguh, bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bagaimana nak bersatu? Kita bersatu atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua orang Islam tak boleh jadi Muslim tanpa syahadah. Syahadah ini mengikat supaya kita jadi saudara dunia akhirat. Perintah bersatu, perintah dari Allah menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah. Satu kumpulan yang baik, yang lain tak payah. Satu kumpulan buat, yang lain tak payah. Tidak. Fardu ain. Sebagai seorang bapa, dia berkewajiban memastikan keluarga dia bersatu. Sebagai majikan, pekerjanya bersatu. Sebagai pemimpin, rakyat bersatu. Atas dasar yang ditetapkan oleh Allah. Allah beritahu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bila Allah perintah kita bersatu, Allah haramkan kita berpecah. Kita terbalik. Kita suka berpecah dan menentang kepada kesatuan. Just the opposite. Kenapa begitu? Sebab itu kita lemah. Bukan bilangan umat Islam sedikit di negara ini. Kalau minority, kita ada alasan. Ini majority, kita masih lemah. Orang berani cabar kita, walaupun dia minority, kerana kita majority tak bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah. Kalau kita tak ingat, nikmat ini akan dicabut. Nanti kita akan melarat, menyesal selamanya. Ingat dulu kamu bermusuh kerana kamu berbeza pandangan, berbeza cara hidup, berbeza nilai, berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza pula warna. Ada yang hitam, ada yang putih sikit. Ada yang Melayu, adanya India, adanya Cina, ada Arab, ada bukan Arab. Berbeza. Tapi Allah kata, wazkuru ni'matullahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Nikmat Allah ialah syahadatain Islam datang menyatu padukan kamu, tak kira apa bangsanya. Kaya kah, miskin kah,
putih kah, hitam kah, kamu sudah jadi saudara dunia akhirat. Itu yang perlu kita jaga. Tak boleh lagi kita nak perjuang atas dasar kaumiyah, asabiyah, tak boleh. Sebelum memang kita akan buat begitu kerana tak ada panduan. Islam datang memberi panduan, huda, tunjuk, a guidance. Yang gagal kerana kita tak ikut, itu saja. Bukan tidak ada, termaktub, diingatkan oleh khatib setiap Jumaat, bersatu, jangan berpecah. Selepas itu berpecah, jangan bersatu. Begitulah hebatnya orang kita yang semakin jauh daripada kebenaran. Apa masalah? Allah janji, fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu taqwila. Kalau kamu ada problem, ada masalah, perbezaan pendapat, itu normal. Bagaimana kamu selesai? Kita orang agama ada cara kita, orang tidak ada agama ada cara dia. Allah dah berfirman, bila berbeza pendapat, beza pandangan, nilai, farudduhu ilallah wa rasul, kembali pada Allah, the all knowing, the all seeing. Allah pencipta, dia tahu zahir batin semua. Dia tahu apa akan berlaku masa depan. Covid ini akan berpanjangan sampai bila? Allah tahu, kita tak tahu. Kita kena kembali pada Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sama-sama untung, sama-sama bahagia. Begitulah peringatan kita untuk khutbah yang pertama. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, insyaAllah pada khutbah yang kedua kita akan baca satu ayat lagi sebagai santapan dan langsung kita akhiri khutbah. Allah Rabbul Alamin yang telah ciptakan kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu apa yang kita perlu. Yang penting kita umat yang beriman pada Allah tak sepatut lalai lagi. Kalau orang yang tak beriman dia lalai, normal. Orang beriman lalai, tidak normal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan macam-macam peringatan, dan dia memberi warning juga. Katanya, walaqad zaraqna li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maksudnya, Allah telah ciptakan jin dan manusia, dan dia sediakan satu tempat untuk mereka, neraka Jahannam. Bukan Allah nak masukkan kita dalam neraka Jahannam, tapi dia sediakan. Dia nak kita masuk syurga. Kenapa dia sebut jin dan manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku kasih hati, mereka adalah makhluk tak berhati-hati. Hati dah dibagi, tapi tak berhati-hati. Nak cakap tak berhati-hati, nak buat sesuatu tak berhati-hati. Cakap bagi orang sakit hati,
Akhirnya susah hati. Pasal saya tak berhati-hati. Saya bagi mata, mereka buta, tak melihat apa yang sedang berlaku. Kenapa umat yang begitu hebat dibuli di mana saja? Umat yang begitu kaya, harta kita dirampas oleh orang lain. Kenapa begitu? Bukan tak lihat. Tsunami kita lihat. COVID-19, 20, 21, 22 sekarang. Kita lihat. Banjir kita lihat. Tak ambil pengajaran. Dibagi telinga, pekak. Walahum azanun la yasma'unahi. Walaupun diberi peringatan oleh khatib, oleh tuan-tuan, oleh imam-imam, tak peduli. Tak ambil pengajaran. Ulaika kal an'am, Allah bagi tahu mereka macam haiwan yang berkaki empat. Bal hum adall, bukan macam saja, lebih sesat daripada binatang. Binatang boleh didisiplin lagi. Kenapa? Satu sebab. Ulaika humul ghafilun. Itu bahasa orang Pulau Pinang. Kenapa mereka boleh jadi begitu? Ada hati tak berhati-hati, tak berfikir berbaik. Ada mata tak melihat, ada telinga tak mau dengar. Ialah ulaika humul ghafilun. Mereka semua lalai. Bahasa Pulau Pinang, ghaflah. Itu bahasa Arab, ghafilun. Dimelayukan. Lalai, bukan tak peringatan. Ada termaktub dalam Quran, dalam sunnah, tapi tak kisah. Masih sokong benda yang tak betul. Yang betul tak disokong. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Baik mesti sokong, bantu-membantu membawa pada takwa. Benda yang berdosa membawa permusuhan, jangan sokong. Jangan bantu, dilarang oleh Allah. Semula kita termasuk umat Nabi yang mengikut sunnah dia, sayang kepada Nabi. Allah sendiri ingatkan kita dalam Quran. Pertama, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang kata dia bersayang Allah, dia beriman pada, ikut Nabi, tak perlu ikut semua, ikut satu manusia selamat dunia akhirat, baru Allah sayang kita. Sayang Allah itu terus sampai ke peringkat Allah berfirman, ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu anil arba'atil khulafa imma khulafa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabiyika ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal syirik wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kizb wa a'yuna minal khiyana innaka ta'lamul kha'inatal a'yun wa ma fis sudur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun akan segala dosa kami yang hadir pada Jumat ini dan mereka yang tak sempat bersama kami. Ampunilah dosa zahir dan batin kami yang kecil dan besar. Ampunilah dosa arwah-arwah di antara kami yang tidak kembali kepada Engkau sebelum kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah ampun akan sahabat radhiyallahu anhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami semua, ya Allah, dari segala fitnah perpecahan. Fitnah yang kecil dan besar, yang zahir dan batin. Dan daripada fitnah kerana kami tidak mengikut lagi
kitab-Mu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, begitulah kami mohon supaya ampunlah pemimpin-pemimpin kami dan berilah kekuatan iman pada mereka, khususnya pemimpin negeri ini, pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kawasan masing-masing, ya Allah, supaya mereka memimpin kami dengan wahyu-Mu, ya Allah, bukan dengan pendirian pandangan nafsu mereka, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah negara kami, supaya negara kami adalah negara yang Engkau redai, ya Rahman ya Rahim, yang akan mendapat keampunan Engkau, kerana kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang sangat memerlukan segala bantuan dan hidayat-Mu, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu kami mohon rahmat-Mu, ya Allah, lindungilah kami, anak cucu kami, ya Allah, dan cicit-cicit kami, semua umat Islam di mana mereka berada, daripada wabak COVID ini yang terus datang dari masa ke semasa. Hanya Engkau saja yang maha berkuasa untuk menghentikannya, ya Rahman ya Rahim. Terimalah doa kami, ya Allah, dan jadikan kami umat yang lebih baik selepas Jumat ini, ya Rahman ya Rahim, ya Jal Jalil wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.